Baik, untuk anda semua, selamat pagi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Pada hari ini, Muassasa cukup istimewa, cukup teruja kerana Muaz berada di perkampungan kebudayaan orang asli kaum Mahmeri di Pulau Keri. Jadi sebenarnya untuk anda, ini adalah antara tarian ucapan selamat datang yang ditujukan khas kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya kalau anda yang berkesempatan untuk datang ke sini. Jadi sempena topik kita pada hari ini, Kraft Alam. Muaz akan bawakan pelbagai perkara ataupun mungkin sesuatu yang anda akan belajar mengenai apa yang ada di perkampungan kebudayaan orang asli kaum Mahmeri ini. Kerana mungkin anda yang berada di Lembah Kelang belum pernah sampai ke sini, tetapi bila Muaz sampai je, Muaz dapat saksikan ya antara kraft-kraft semula jadi yang telah pun dibuat oleh mereka sendiri. Dan kraft ini sebenarnya bukan saja dijual di Malaysia, malah diiktiraf di peringkat antarabangsa, diiktiraf oleh UNESCO. Jadi pastikan anda bersama dengan kami di Borak Kopitiam kerana istimewa untuk anda hari ini bersama dengan kami dalam Kraft Alam, topik yang akan kami bincangkan. Kembali selepas ini, terus bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Setiap kali bila kita tengok montaj tu, kita akan nampak muka Zack dulu yang baca paper dan diakhiri oleh muka Haziq dekat kotak. Dia boleh baca paper, saya muka kat kotak je. Okey, perbezaan. Tahu sebab apa? Sebenarnya waktu kami syuting tu, Haziq tengah macam ni jadual. Sebab itu Haziq punya label kat kotak. Kita orang punya free tak banyak job, tu boleh turun dekat set untuk shoot tu. Maknanya level saya di kotak saja. Baik, selamat datang kepada semua penonton Borak Kopitiam seperti biasa. Hari ni hari Sabtu, minggu yang kira kalau kat sini episod pertama untuk minggu ni lah. Yes, dan untuk bulan Oktober, sekarang kita dah di akhir bulan Oktober, dah 23 Oktober 2021 kan. Dan tadi tengok tak, Muaz berada di kampung kebudayaan Mahmeri yang berada di Pulau Keri dan banyak benda yang best yang kita nak share dan Muaz pun sebenarnya ada banyak benda yang dia dah discover kat sana. Ini yang best bila kita belajar kraft alam. Tajuk kita hari ini, kraft dari alam. Daripada apa alam sekitar yang kita ada ni, kita jadikan kraft. Kita gunakan bahan semula jadi. Betul. Cakap pasal kraft dan bahan semula jadi kan. Tadi memang menarik perhatian Zack lah. Dan Zack yakin penonton-penonton semua pun tercengang juga di mana apabila Muaz tiba di perkampungan Mahmeri tu, Muaz disambut dengan satu mahkota yang dibuat daripada anyaman daun nipah. Yes. Sebenarnya kita orang pun ada. Kita pun ada. Kita akan dapat iktirafan tu. Okey. Baik. Yang anda semua yang mungkin pernah mencuba untuk buat kraft dari alam kan, menggunakan bahan-bahan semula jadi ni untuk membuat kraft ataupun suatu benda yang kreatif. Betul. Boleh share dengan kita orang dekat Facebook Borak Kopitiam yang sekarang ni tengah live. Pergi follow Instagram Borak Kopitiam. Kita gunakan medium digital tu untuk kita sama-sama share apa antara kraft dari alam yang anda pernah buat. Sebab dari sekolah dulu pun kita pernah je guna kraft dari alam. Contoh, ingat tak kita pakai buah buat chop? Betul. Itu maknanya buah ke sayur buat chop. Betul, tak kisah. Tapi bila sebut pasal kreatif kraft tangan kan, Zack paling ingat yang paling ingat duit shilling letak dekat bawah kertas, kala jadi juga. Jadi juga. Itu kira kreatif. Itu bukan. Itu tak ada kena dengan Mahmeri. Kita ada kena dengan Mahmeri. Apa yang dari alamnya? Oh, duit tu mungkin buat daripada timah. Duit tu dari alam. Daripada timah. Okey, tapi sekarang kita nak update mengenai COVID-19 yang paling latest semalam. Dia punya status yang kita dapat 6,630 22 Oktober semalam. Dan sejumlah kes keseluruhan dah mencecah 2.4 juta kes. Menjadikan antara banyak juga beberapa hari, 2 hari sebenarnya dah 6,000 kes. Sebelum tu 5,000. Kan masa 5,000 tu kita dah macam ini ada chance ni nak turun lagi rendah ni kan. Tapi tiba-tiba naik pula kepada 6,000. Itulah sebab mungkin bila dapat kelonggaran, mungkin ada yang terlalu gembira. Betul. Kan, sampai kan berkumpul ramai-ramai di tempat yang sesak dan orang yang ramai. Betul. Itulah sebenarnya Haziq. It's good pula. Baik. Baguslah bila Haziq sebut pasal benda tu. Sebab apa tahu? Sekarang ni ialah seperti yang Haziq katakan,
kita telah diberikan kelonggaran di mana kita dah boleh rentas negeri dan sebagainya, dah boleh berjumpa, berkumpul. Cuma yalah, apabila kita berkumpul tu sebenarnya tanggungjawab tu kena lebih. Sekarang ini norma baru dan sebagainya. Dan terutama sekali saya ingin berpesanlah kepada diri saya sendiri juga, di mana kalau ada anak kecil tu, tolonglah jangan bawa pergi dekat tempat yang ramai orang sangat. Ya, betul kan. Cuba untuk elakkan lah kan. Kalau boleh bergembira tapi cari tempat yang lengang sikit. Dan ni sedar tak sedar tiba-tiba Abang Jo kita kahwin. Fizo Omar. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Fizo Omar yang telah pun bernikah dengan seorang bekas pramugari iaitu Fazira Nazri Azrai yang diadakan secara tertutup dekat Janda Baik, Pahang. Betul. Dan Fizo pun telah post dekat social media dia. Benar. Ini dah dikatakan kalau jodoh itu tidak ke mana. Dia pandai. Fizo Omar satu benda yang saya puji, dia tak kecoh-kecoh. Tiba-tiba zap dah kahwin. Alhamdulillah. Dia bagi tease gambar anak dia, Wan Mariam, pasangkan butang dekat baju Melayu dia. Itu je. Lepas tu orang semua cakap, dengan siapa Fizo kahwin ni? Kan? Tiba-tiba dah kahwin. Bekas pramugari. Tiba-tiba nampak nanti muka Zack kahwin. Oh ya, Zack. Tak. Gambar dulu. Gambar dulu nanti balik. Nanti balik nanti kan tak nampak masuk rumah lagi satu hal Aziz. Itulah nama craft dari alam. Dia akan balik buah, kena kepala. Kena kepala benjol. Alright, jadi kita akan terus bersama dengan Borak Kopitiam juga dan sahabat kita daripada Kampung Kebudayaan Mah Meri. Tapi apa-apa pun sebelum itu, kita rehat dulu. Balik selepas ini, Borak Kopitiam. Yaza, masih lagi bersama dengan kami di Borak Kopitiam dan topik hari ini berkenaan dengan kraft alam. Kita bincangkan tentang alam ni memang terlalu luas. Dan Zack sangat-sangat tak sabar untuk bertanyakan lebih lanjut, terutama sekali berkenaan dengan kraft. Sebab itulah hari ini di studio bersama dengan kita ada Cik Maisur Johari. Selamat datang Borak Kopitiam. Wakil daripada kraft tangan Malaysia. Cik Maisur, okey. Jadi saya diberitahu yang hari ini Cik masuk pertama kali ya? Ya, betul. Pertama kali, tak apa, jangan risau, kita santai-santai. Kita nak tahu hari ini berkenaan kraft alam. Apabila bicara tentang kraft alam, apa yang terlintas di minda Cik Maisur? Okay, kalau berkaitan dengan kraft alam ni, kita boleh kaitkan dengan sumber pendapatan yang kita dapat dan kita jadikan dia sebagai produk. Mana alam semula jadi ni kita jadikan dia sebagai bahan ukiran, sebagai bahan ukiran. Oh, saya terkejut Cik Maisur macam bercinta dengan saya. Takut sikitlah. Jangan takut. Santai. Seperti bahan ukiran kan. Bahan ukiran dia betul untuk anyaman rotan, itu macam anyaman mengkuam, buluh dan juga tempurung serta seramik. Seramik tu kita jadikan, kita ambil bahan tu daripada tanah lah. Serta kita buat yang terkini adalah untuk cetakan kreatif lah. Semua tu cetakan kreatif. Cetakan kreatif tu maknanya kita menggunakan pakai daun lah daripada alam. Daripada alam. Ya, semua tu daripada kraft kita hasilkan. Okey, maksudnya kita akan tahu ni antaranya lah Cik Maisur. Ni apa ni Cik Maisur? Ini adalah merupakan ukiran lah, salah satu daripada ukiran yang diambil bahannya daripada bahan pokok hutan kan. So yang ini untuk seramik. Seramik ya, daripada tanah. Oh, kalau macam ni daripada tanah liat lah Cik Maisur? Ya, daripada tanah liat. Okey, macam Cik Maisur sendiri macam mana Cik Maisur boleh menceburkan diri dalam bidang ini Cik Maisur? Dia benda ni adalah berkaitan dengan kita punya minat lah. Kita nak membantu industri untuk mengembangkan lagi potensi kraft tu di dalam kan. So kita banyak menjalankan aktiviti kajian yang berkaitan dengan sumber-sumber alam lah. Salah satunya macam tu lah. Okey. Baik, Cik Maisur, sebenarnya dekat studio ni kita nampak. Bukan nak kata apalah kawan saya seorang tu. Aziz, apa cerita Zik? Apa benda tu Zik? Itu teknik dah. Okey. Sebenarnya saya sedang repair meja ni, tapi Kak Jamilah Harun dari Kampung Kebudayaan Mah Meri sebenarnya tengah buat t-shirt kan yang menggunakan alam semula jadi. Tak ada gunakan color apa-apa tapi semua daripada daun. Even color tu sendiri Kak Jamilah. Ya. Wah, macam okey. Kak Jamilah mungkin boleh cerita sedikit macam mana color-color ni semua boleh keluar dekat t-shirt ni. Okey, kita tunjuklah t-shirt tu. Proses pertama dia, Ya. kita ambil daun, lepas tu alaskan, kita ketuk, dah Ketuk? nampak. Ketuk. Oh, kejap. Okey, kita tunjuk yang ketuk ni pula. Kita tunjuk Kak Jamilah tengah ketuk ni. Macam ni. Dia keluar warna ke Zik?
Dia akan keluar colour tu. Daun warna daripada daun ni akan serap di t-shirt lah. Lepas tu macam ni. Hasilnya saya akan nampak macam ni. Ni guna bahan semula jadi. Wih, ini betul-betul semua jadi, Aziz. Okey, yang ini warna coklat. Ya, sebab saya dah matikan. Macam mana matikan dia jadi warna coklat? Pemati saya gunakan tawas dengan kapur. Caranya adalah Caranya tawas ni kita bancuh bancuh dengan air lah. Dengan air. Okey. Lepas tu kita ambil t-shirt. T-shirt ni ketuk, kita kena simpan sidai selama 3 hari. Yang hijau tu. Ya. Yang hijau bila daripada hijau tu kita kena sidai 3 hari. Ya, ya. 3 hari lepas tu bila dah sidai Dah sidai, kita kira bolehnya kita dah boleh matikan dengan tawas tadi. dengan tawas. Hasilnya nampak macam ni. Tapi kalau nak biarkan dia jadi warna hijau tu tak boleh lah. Nanti dia akan hilang lah. Dia akan hilang. Okey, ini maknanya kita matikan warna dia untuk dia kekal lama. Ya, ya. Memang takkan hilang dah warna ni. Dia akan pudar juga. Tapi dia tak ada hilang sepenuhnya lah. Oh, okey. Mesti yang tertanya-tanya kan. Tulisan dekat sini yang Mah Meri ni. Adakah pakai pen? Tak. Kita guna alam semula jadi juga. Kak Jamilah boleh cerita tulisan ni pakai apa? Saya guna dawat kain. Dawat Kain. kain. Ya, ya. Macam mana cara tu? Mungkin ramai nak tahu tu macam mana cara menggunakan dawat kain tu. Yang tu macam dawat tu memang dah ada sedia lah. Okey. Macam tu. Dawat kain yang dah disediakan. Jadi Ya. itu cara-caranya menggunakan alam semula jadi untuk kita dapatkan warna. Z. Betul. Cik Mansur. Kan pakai daun je Tapi kan, Aziz, macam yang Aziz pegang tu kan, memang betul-betul kalau kita letak tu, kalau sekarang, contohlah, kalau Aziz buat, memang keluar warna lah. Boleh? Ni boleh? Boleh. Boleh tunjukkan ni sekali lagi tak? Mungkin. Biar saya pula yang ketuk. Biar kita tengok Haziq yang buat. Ketuk sini. Ketuk yang mana pula? Sini. Sebab saya terpegun sebenarnya ni, Zik. Boleh, Saya boleh. sejujurnya, Zik, tak pernah tahu pun. Kuat sikit. Oh, kuat lagi. Asal bila Kak Jamilah ketuk nampak okey, bila aku ketuk nampak tak jadi-jadi. Biasa. Mula-mula memang macam tu. Oh, okey. Nampak dia kena Cara memindahkan Cantik motif. jadi Haziq kat TV. tengok hasil. Cuba. Tengok hasil dia cuba. Jadi tak, hasilnya macam mana? Hasil dia Wah, mengecewakan. not bad lah kawan. Not bad lah. Okey, Kak Jamilah boleh terus tengok baju-baju kat sana sebab saya nak buat. Cik Mansur, sambil-sambil kita tengok kan, mereka sedang melakukan itu kan. Saya terpegun sebenarnya. Saya tak tahu pun yang rupanya seni ni boleh dihasilkan daripada alam tu sendiri. Dan terutama sekali bila letak daun, ketuk-ketuk, keluar warna. Baik. Ya, betul. Cik Mansur, macam inilah. Kita tahu kraft alam ni memang daripada dulu lagi. Ya, betul. Memang daripada dulu. Zaman orang-orang dulu memang tak ada alasan nak buat apa-apa. Mereka sentiasa ada menggunakan alam. Ya. Mereka takkan ada alasan. Tapi kalau kita tengok sekarang, Cik Mansur kan, ada tak perbezaan? Kalau kita tahu, teknologi makin berubah, kehidupan berevolusi. Bagaimana pula dengan kraft alam, Cik Mansur? Okey, kalau rujuk kepada kraft alam dahulu kalau kita rujuk kepada ukiran kayu ukiran kayu. Cik Mansur, saya tak dengar. Ya, kalau kita rujuk pada ukiran kayu Ukiran dahulu kayu, okey. mereka lebih tertumpu kepada dekorasi dalaman, rumah-rumah pembesar dan juga macam istana-istana. Itu yang dia dulu. Kalau sekarang ni lebih kepada evolusi penghasilan produk tu diperbagaikan. Diperbagaikan fungsi dia, dijadikan seperti meja, dia digabungkan dengan epoksi punya teknik, pelbagai gabungan teknik diperbagaikan. Macam dengan sekarang macam seramik kan. Kalau kata contoh seramik, pula dulu dijadikan lampu sayung. Okey. Macam sekarang ni kita seramik kita dah perbagaikan dia punya produk, kita jadikan yang macam hiasan lampu kan, hiasan untuk macam hiasan dinding, macam tu mural. Okey. Tapi Cik Mansur, saya nak tanya macam tadi yang macam apa tu mereka tunjukkan kan. Apa tu Kak Jamilah dengan Haziq tadi. Itu dipanggil eco-print. Ya, eco-print. Macam eco-print ni dia terkenal dekat mana selain pada kalau ikutkan dia di luar negara dah famous. Cuma kita di Perbadanan Kemajuan Kraftan Malaysia dalam setahun lebih macam tu kita banyak melakukan aktiviti kajian yang berkaitan dengan bahan-bahan alam ni lah. Tertumpu kepada masyarakat Mahmeri ini di Pulau Keri. Di mana kita menghasilkan kajian bagaimana sebab tak semua daun yang boleh mengeluarkan boleh mengeluarkan warna sebenarnya. Uji kajian dijalankan di ibu pejabat dan kita terapkan kepada usahawan lah. Macam tu. Tak semua daun Tak semua daun. warna. Jangan pula
pergi ambil daun-daun kat rumah tu try dekat t-shirt. Kena pastikan daun tu boleh keluar kat mana. Tu nak tanya Kak Jamilah, kalau tengok tadi dia cermat je cara ketuk tu kan. Pelan-pelan je. Ya. Jadi berapa lama masa nak diperlukan untuk buat satu t-shirt? Dalam satu t-shirt, dalam satu hari saya dapat 3 helai t-shirt. Oh, 3 lah. Tapi itu belum matikan lah, so siap semuanya. Kalau dah siap? Dah siap tu 1 minggu. 1 minggu untuk siapkan semua t-shirt. Ya, Maknanya ya. setiap hari kita boleh buat 3. Ya. Kak Jamilah nak tanya, Aziz nak tanya. Silakan. Ya, ya. Macam daun tu kalau kita basuh tak hilang ke warnanya? Silakan Kak Jamilah. Kalau kita basuh, kita janganlah gunakan sabun tu jangan lebih sangatlah. Macam tu. Jangan guna peluntur pula. Peluntur pun tak boleh betul? Betul. Okey. Awak selalu guna peluntur-peluntur ni. Tak. Okey. Pasangan Aziz kira selamat sikit. Okey, Cik Mansur, saya nak tanya pasal craft dari alam ni lah kan. Bila kita tengok evolusi dia kan, kita tengok sekarang ni baju tu dah cantik dan maksudnya dah moden. Memang sekarang ni memang ke arah kemodenan. Kalau ikutkan kita memperbagaikan fungsi dia dari segi baju fashion tu kan, kita ikut trend semasa. Contoh kalau kata kita perbagaikan sebab kita nak narikkan golongan muda kan, golongan pembeli. Jadi kita jadikan fashion tu pelbagai fungsi. Macam tu. Ini soalan untuk Kak Jamilah. Bila kita sebagai seorang yang dalam industri kreatif kan, buat pula craft eco printing ni. Ya. Jadi Kak Jamilah kena selalu tahu apa yang orang muda suka, Ya. design dia. Tapi agak limited. Ya. Agak terbatas Ya. apabila menggunakan daun saja. Adakah macam daun ni kita boleh adjust dia bagi dia Boleh. bentuk-bentuk? Hasil kreatif masing-masing. Oh, yang paling pelik yang Kak Jamilah pernah buat design macam mana? Design dia saya macam ni lah hasil dia. Ada. Mana? Tunjuk terus. Macam ni. Memang daun je lah ya Kak Jamilah ya. Memang daun je lah. Daun je. Oh. Macam ni. Oh. Yang ni daun cantik. Okey, tunjukkan kamera. Kita tunjukkan kamera. Yang ni daun jarak. Hasil dia pemati dia tawas. Hasil dia macam ni. Tapi Ini menarik ah. 2 daun yang digunakan. Ya, 2 daun. Okey, mari kita tunjuk sikit dekat penonton-penonton. Inilah dia. Paling detail. Tengok daun tu dengan dia punya kecil-kecil tu pun ikut sekali tau. Dekat sini. Okey Aziz, lock Aziz RM50. Lock RM50. Kan? Ini kalau beli ni sepatutnya lagi mahal daripada yang guna dakwat. Betul. Setuju. Susah nak dibuat craft tangan tu. Ya. Betul tak? Betul. Biasa berapa ni? Saya tanya siapa ni? Haji tukang buat Kak Jamilah lah. 50 selai. Betul. 50 selai. Sama boleh. Lock. Saya dah kata RM50. Bukan senang untuk kita buat ni, Jack. Betul. Saya buat tadi pun saya macam, apa tak jadi ketuk sampai ketuk Susah. tak jadi. Betul. Dan bukan boleh petik-petik je daun mana nak pakai boleh letak. Sebab tadi Kak Jamilah pun ada kongsikan bukan semua daun boleh keluar warna Ya, kan. betul. Pernah try daun teruk ke? Saya tak jumpa daun terus. Aziz. Aduh, okey. Cik Mansur kan, apa tu kita tahu yang bila kita bicarakan tentang kreatif dan melibatkan alam dan sebagainya kan. Kita tahu sekarang ni teknologi makin berluasa macam-macam. Macam Cik Mansur sendiri melihat industri kreatif craft alam ni 10 tahun akan datang bagaimana Cik Mansur? Saya lihat dari segi industri kreatif kan 10 tahun ni kita jangan kita kena sentiasa membuat inovasi dan sentiasa membuat penyelidikan supaya ia tidak dimati ditelan di zaman. Bermakna kita perbagaikan dari segi gabungan teknik tersebut. Mungkin gabungan teknik alam kita gabungkan dengan menggunakan pakai teknologi juga supaya ianya selaras dengan peredaran semasa. Barulah dia tidak mati di zaman lah. Saya suka bila Cik Mansur kata tak mati telan dek zaman. Itu saya nak tanya. Dan untuk wakil daripada Kraft Tangan Malaysia kan, apakah inisiatif yang dilakukan untuk memastikan perkara ini tidak ditelan dek zaman? Mungkin ada apa-apa yang saya dengar cerita, ada sesuatu yang Cik Mansur nak kongsikan?
Okey, macam kita di Perbadanan Kraftangan sekarang ni sedang giat aktif melaksanakan kajian yang berkaitan semua alam ni lah. Kita banyak menghasilkan inovasi inovasi dari segi material, dari segi bahan-bahan. Jadi kita gabung jalinkan dengan pelbagai rekaan yang trendy. Jadi benda ni kita banyak melakukan eksperimen berperingkat lah. Dan kita akan sampaikan apabila benda itu berjaya, kita akan sampaikan kepada usahawan untuk menerapkan di dalam produk yang akan dikomersialkan lah. Begitu. Okey, kalau penonton-penonton kita di Borak Kopitiam ingin tahu info lanjut dekat Facebook ke apa, kat mana boleh mereka saksikan Cik Mansur? Okey, kita ada macam Kraftangan Malaysia sendiri ada menyediakan salah satu platform secara online ini digital. Kita boleh layari MyCraftShop ataupun Craft on the Go. Di situ ada pelbagai info-info yang berkaitan dengan Ikraf Bazaar. Dan kita ada menyediakan macam di dalam Ikraf Bazaar tu ada berbagai info yang berkaitan dengan demonstrasi jualan dan banyak info yang berkaitan dengan craft lah dan usahawan-usahawan yang melaksanakan jualan tersebut. Baik, alright. Jadi boleh tengoklah situ. Okey, tengok buat apa tu Zik? Masih lagi dengan ketuk-ketuk ni, masih lagi kita buat eco printing ni. Wow. Kesabaran yang tinggi, Zik. Seorang yang penyabar betul Kak Jamila ni. Kak Jamila, selain daripada penyabar, apa lagi ciri-ciri yang diperlukan untuk orang yang buat eco printing ni? Dia memang rumit lah. Okey. Rumit. Memang kena banyak bersabar lah. Bersabar, itu memang paling utama lah. Nombor 1, 2, 3, sabar. Ya. 3 sabar. Maksudnya sabar baru boleh siap. Kalau tak menyabar memang tak boleh siap. Macam saya tadi lah. Ketuk tadi. Tapi terima kasih banyak Kak Jamila. Ya, sama-sama. Sudi bersama dengan kita. Saya sangat-sangat selut dengan bakat yang ada daripada Kak Jamila ni yang boleh buat sejenis eco printing. Terima kasih juga Encik Mansur. Ya, bersama dengan kita hari ni. Seorang pereka yang sangat-sangat handal. Dan ini ada satu lagi benda yang kita nak share daripada alam semula jadi. Fotografi semula jadi. Ya, kita ada VT daripada Syami. Jom kita saksikan. Baik, boleh Yusof kongsikan dekat kita bagaimana mula timbulnya minat dalam bidang fotografi ni? Ini pada permulaan saya berminat dengan ambil gambar alam ni. Masa zaman saya di UiTM dulu, UiTM Perak, di diploma, saya ni kerap pergi camping, masuk hutan, pergi camping. Saya memang suka nature daripada dulu, daripada kecil saya tengok National Geographic. Untuk pengetahuan semua, saya ni bukan dari bidang fotografi, saya dari bidang ukur tanah, engineering juga. Bab ambil gambar ini timbul apabila saya masuk UiTM, kemudian saya berkawan dengan kawan-kawan yang pandai ambil gambar semua alam. Jadi di situ saya start perlahan-lahan develop diri saya dengan ambil gambar. Pertama saya cuba dulu dengan telefon dia dulu. Dah lama-lama saya dah ada confident, barulah saya invest duit sikit beli kamera yang murah, lepas tu lama-lama baru upgrade lah. Yusof, kenapa Yusof memilih nature and wildlife ni sebagai salah satu laluan Yusof di dalam dunia fotografi ni? Pada mulanya saya ambil gambar, semua benda saya ambil gambar. Masa awal-awal saya belajar dulu, saya ambil gambar portrait, event, wedding pun saya pernah ambil dalam setahun juga wedding tu. Saya ni memang minat alam, landscape saya minat, nature saya minat, wildlife pun saya minat. Jadi tiga-tiga benda ni saya gabung dengan fotografi. Jadi ada dua minat, alam dengan fotografi, saya gabungkan. Yang itulah saya fokus sampai sekarang. Sudah pasti kalau kita dapat lihat dia sangat berbeza lah berbanding kita ambil gambar kat studio kan. Itu semua dah siap, lighting semua dah ada. Tapi kalau macam nature and wildlife ni, apa cabaran-cabaran? Mungkin Yusof boleh kongsikan. Untuk wildlife, sebelum kita ambil gambar wildlife tu, kita kena tahu wildlife apa yang kita nak ambil. Contohnya macam burung raja udang. Contoh burung raja udang. Kita kena tahu burung raja udang ni dia tinggal kat mana, dia aktif pada waktu bila, dia makan apa. Ya, yang itu kita kena tahu sendiri. Wildlife tu apa sifat dia. Ini cabaran yang antara paling besar ialah cuaca. Sebabnya bila kita ambil gambar wildlife ni, kita bergantung pada cahaya matahari itu sendiri. Jadi saya kena kaji cuaca dulu. Macam sekarang cuaca dah agak-agak nak masuk musim tengkujuh. Jadi kalau agak tak sesuai, kalau nak ambil gambar yang matahari kuning kat belakang, yang itu agak tak sesuai.
ini sangat ada sentimental value dengan saya. Gambar syukur, adik syukur dengan kerbau dia. Bagi saya cukup emosi, cukup cahaya matahari dia, semua cukup yang membuatkan gambar tu special. Sebabnya kalau kita tengok gambar tu sendiri, gambar adik syukur tu dia tengah baring atas kerbau dia, dua-dua pandang ke arah kamera. Kerbau dia pun pandang kamera saya masa tu. Itulah gambar yang antara yang paling saya suka lah. Baik, mungkin di kalangan penonton kita ada yang berminat untuk nak menjadi seorang jurugambar profesional, khususnya yang berkaitan dengan alam dan juga hidupan liar ni. Jadi, apakah tips yang mungkin Yusof boleh kongsikan kepada mereka? Terutamanya yang baru nak bermula ni. Pertama, paling penting sekali ialah ilmu. Okey, ilmu ni sekarang senang cari, Google boleh, Facebook pun boleh. Jangan malu bertanya, itu. Tanya je. Kemudian yang kedua ialah jangan give up. Apa-apa yang kita buat selalunya akan ada ujian dia. Jadi jangan give up, keep trying. Banyak sebenarnya gambar-gambar yang menggunakan alam semula jadi yang menang award peringkat antarabangsa. Tahniah kita ucapkan, dan itulah yang kita nak bagi tahu satu lagi tadi kan, yang kita gunakan alam semula jadi untuk buat t-shirt daripada Kak Jamilah tadi tu. Kalau anda nak beli boleh pergi ke Facebook Kak Jamilah. Betul. OCOC. Betul. OSI. Betul. Ataupun boleh WhatsApp nombor ini 011 51 96 1236. WhatsApp nombor tu. Produser kata ajar nombor ke? Tak, nak bagi sesuatu supaya penonton-penonton dapat nombor untuk beli t-shirt tadi yang saya sendiri akan beli. Satu ke dua helai. Alright. Baik, jadi sebenarnya Haziq, bila kita bicara tentang kreatif, kita bicara kreatif ni kali ni episod kita ni yang sangat istimewa sebab melibatkan alam. Ya. Mungkin anda yang sedang menonton di Facebook ni, komen di ruangan chat di bawah. Mungkin ada pengalaman anda, mungkin anda sendiri yang buat benda itu, mungkin anda sendiri pernah pergi ke satu kawasan yang anda terjumpa suku kaum yang dahsyat-dahsyat seperti ini, yang mungkin mereka ni tidak diberi highlight yang secukupnya. Kan? Betul. Dan ini Muaz masih lagi bersama kita di Kampung Kebudayaan Mah Meri. Jom kita bersama Muaz. Wow, cantiknya. Hai, macam mana nak main permainan ni daripada tadi? Cuba nak keluar. Okey tak tu Mas. Dapat mencabar jugalah. Saya kalau Zack dengan Haziq ada ni mungkin boleh tolong saya lah kot. Sebab untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami, saya berada di perkampungan kebudayaan orang asli kaum Mah Meri di Pulau Keri. Jadi saya ada kat sini, saya rasa tenang betul lah kan. Sebab sebelum ni saya tak pernah datang. Jadi bila saya datang tu saya dapat belajar pelbagai perkara dan sedikit informasi mengenai permainan tradisional ini amat berlainan dan kelazimannya permainan ini adalah untuk berseronok, untuk mengisi masa lapang lah kalau kita kan. Tapi bagi masyarakat Mah Meri, mereka menggunakan permainan ini sebagai salah satu daripada ritual perkahwinan. Satu daripada 7 peringkat perkahwinan mewajibkan bakal pengantin lelaki diuji mental untuk memastikan bakal pengantin lelaki itu layak dan waras pemikirannya. Jadi sebab itu daripada tadi saya duk cuba tak dapat mengeluarkan tali, dan ini salah satu je. Ada banyak lagi di belakang saya ni. Jadi saya nak mempersilakan salah seorang yang akan bersama dengan kita, iaitu Encik Rashid Esa yang merupakan pengarah Kampung Kebudayaan Mah Meri untuk berkongsikan mengenai permainan ini dan juga mungkin bagaimana latar belakang masyarakat orang asli itu sendiri untuk Mah Meri itu. Cik Rashid, apa khabar Cik Rashid? Jadi Cik Rashid, sebelum kita terus kepada permainan yang saya tak dapat selesaikan ni, kita borak dulu mengenai Mah Meri. Ramai yang tahu, mungkin pernah dengar sebelum ini. Jadi asalnya, mungkin sejarahnya boleh dikongsikan. Alright. Wow, ada masalah teknikal sikit. Baru nak tahu mengenai permainan yang dibuat oleh Muaz tadi kan. Tapi itu cabaran tak tu? Kalau Zack kat sana berpeluh Zack. Sebab itu sedang diuji kewarasan kita sebenarnya. Macam mana cara nak control the situation? Betul. Okey, tak apa, kita tunggu sekejap untuk mereka dapat memperbaiki sedikit masalah teknikal yang berlaku di Kampung Kebudayaan Mah Meri. Sebenarnya saya teruja, sangat-sangat excited nak tahu apa benda-benda yang ada di sana kan. Apa permainan-permainan dan juga alatan-alatan tradisional yang dibuat sendiri oleh masyarakat orang asli di sana. Dan sebelum tu kita ada satu cerita yang nak share kepada anda. Ya, kalau kita tengok dekat social media ni banyak benda-benda yang viral. Ini antaranya ada cerita mengenai seorang Pak Long.
Kan dia Pak Long ni gigih buat kereta api untuk sambut 40 anak buah dia balik kampung. So penduduk pun teruja lah kan. Ada yang menangis tak nak turun kalau tengok gambar ni. Bukan main lagi. Ini berlaku dekat Felda Pasoh dekat Jempol Negeri Sembilan. Dan Pak Long menyiapkan satu projek untuk anak-anak saudara dia yang pulang bercuti dekat kampung. Kan sekarang dah boleh rentas negeri. Betul. Cuba kita Videonya play dah ada. sikit. Kita tengok sikit. Okey. Wow. Memang seronok lah. Memang seronok lah. Seronok ya. Ui. Okey, tapi kenderaan ni hanya boleh diguna di kawasan-kawasan kampung. Yelah, kan. kampung Tak je. boleh nak dibawa ke kawasan-kawasan bandar ke kan, highway ke. Jadi mereka menggunakan untuk mereka gunakan di kampung. Betul. Anak-anak tu pun nampak happy tadi Zack. Kalau Memang awak yang seronok. naik, tertinggal satu kat belakang. Tertinggal. Bukan tertinggal, tak bergerak daripada tu. Baik Zee, sementara kita menantikan sahabat kita di sana dan tim teknikal kita memperbetulkan segala yang patut. Kita di segmen JMTV dulu. Bersama dengan kita hari ini, kita ada Mumtaz. Jom. Abang, akak, sayang semua, simpan segera nombor yang tertera. Hai, saya Aufa Akilah, pengasas Royce A. Pada hari ini datang ke TV3 ingin memperkenalkan barisan produk di bawah Royce A yang sedap, berkualiti, pasti gembira. Royce A mempunyai produk viral iaitu Bijirin Crunch Onde-Onde yang kami proses sendiri, asli dari Batu Pahat. Bijirin Crunch Onde-Onde merupakan yang pertama dalam Malaysia. Tidak terlalu manis, sedap, berkualiti, pasti gembira. Bijirin Crunch Onde-Onde dengan harga yang sangat berpatutan, RM16 sahaja sebalang, boleh dimakan dan sesuai untuk seisi keluarga. Produk Royce A pernah terjual 30,000 balang dalam masa 2 minggu. Pada hari ini, saya ingin membuka tawaran kepada semua untuk menjadi ejen Royce A dengan modal serendah RM165 sahaja. Tindakan pantas anda hari ini boleh mengubah hidup kita menjadi lebih baik. WhatsApp segera nombor yang tertera. Dan perkara lain yang paling best, pertama dalam Malaysia, ejen boleh lantik ejen. Mana nak dapat jadi ejen, boleh lantik ejen lain. Boleh dapat komisen pasif setiap bulan. Yang daftar ejen pada hari ini akan menerima percuma banting, woven bag, e-book 1000 ayat jualan power yang proven. Sesiapa yang nak kami bimbing formula buat RM1,000 dalam masa 1 minggu, boleh WhatsApp segera nombor yang tertera. Royce A, pasti gembira. Itu dah pasti kita gembira dan kita akan bersama dengan Muaz kejap lagi. Betul. Di Kampung Kebudayaan Mahmeri. Kita akan berehat seketika untuk kita perbetulkan masalah teknikal yang berlaku. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Alright, so alhamdulillah semua dah settle. Kita akan bersama dengan sahabat kita Muaz di Kampung Kebudayaan Mahmeri. Muaz okey Muaz Muaz, Muaz. hai. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Jadi istimewa hari ini saya berada di Perkampungan Kebudayaan Orang Asli Kaum Mahmeri di Pulau Keri. Jadi untuk anda semua, saya nak ajak sekali lagi untuk datang ke sini. Alang-alang kita dah boleh pergi bercuti. Jadi mungkin ada yang nak bawa anak-anak untuk mempelajari sesuatu. Di sinilah tempat yang paling menarik. Dan Cik Rashid bersama dengan saya, tadi kita dah kongsikan mengenai permainan. Dari segi bahasanya bagaimana pula Cik Rashid? Muaz, bahasa dia adalah istimewa. Kalau kita tengok daripada pengkaji dan buku-buku yang ditulis, kita lihat ada 3 bahagian bagi bahasa dia. Yang terbesar sekali lebih pada separuh, bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu yang bukan macam ada perbezaan dia. Banyak perbezaan yang ketara dari segi penggunaan bahasa itu sendiri. Jadi bila orang Mahmeri bertutur, kita
senang memahami. Kita faham. Tapi dia ada bahasa dia yang dia kata berasal daripada Empire Khmer dulu. Mon Khmer language dia kata itu ada dalam 20%. Tapi yang unik yang kita sini ingin tekankan ialah bahasa yang pengkaji menggelar onomatopia. Onomatopia ialah satu bahasa yang mungkin asal segala bahasa. Sebelum kita nak bercakap, kita kena guna tu kerana ia kena berasaskan sesuatu. Misalnya bunyi. Kalau onomatopia dari segi lazimnya lah dia bunyi saja. Jadi kalau tukar besi itu tuk-tuk ke betul lah tu. Ya. Itulah bahasa dia. Berasaskan bunyi. Tapi di sini bila kita lihat penggunaan bahasa banyak yang menarik, banyak yang kita dulu mungkin tersilap. Kita bagi contoh tadi Muaz berdiri depan seekor harimau ya. Depan harimau. Ditulis dalam buku, dicetak mana-mana dah 100 tahun dia tulis harimau. Sebenarnya harimau tu ialah bunyi harimau. Jadi bunyinya itu bunyi dia. Kalau burung tu bunyi burung chip. Jadi anda boleh datang ke sini kerana boleh belajar bahasanya, memang sangat mudah dan sangat unik untuk kita menambahkan ilmu. Dan selain daripada itu juga Encik Rashid, kalau kita tengok selain pada bahasa, mungkin di hari pembukaan dari segi orang yang boleh datang melawat ni, kita akan kongsikan bersama dengan anda nanti, kerana kita akan kongsikan lagi banyak perkara-perkara yang menarik yang ada di sini. Kembali bersama dengan Haziq dan juga Zack untuk anda. Jom. Muaz. Thank you. Wah, dapat juga kita bersama dengan Encik Rashid yang merupakan pengarah Kampung Kebudayaan Mah Meri. Dan sekarang ini Haziq dan juga Zack nak kembali cerita mengenai craft dari alam. Sekarang ni kita ada satu bakat iaitu ukiran daun. Biar betul. Ukiran daun. Bila sebab pakai ukiran daun ni memang kita itu dah biasa dengar lah. Yes. Cuma nak buat tu memang tak biasa lah. Ya, so yang biasa buatnya adalah Encik Muhammad Hafizi Abdul Karim. Assalamualaikum Hafizi. Waalaikumsalam. Ya, ini suara orang berbakat ni. Suara je kita dengar ni. Itu dia. Okey, Cik Hafizi daripada Ola, orang kampung kita, kan daripada Kedah ke? Cik Hafizi, mungkin boleh sebab kita dengar balik suara. Loudspeaker ke apa? Okey. Alright, okey. Cantik. Okey. Hafizi, mungkin kita nak tanya. Hafizi sebenarnya daripada seorang pelukis, kan? Ya. Kalau pelukis, kita mungkin akan lukis atas canvas. Canvas, betul. Tapi sekarang ni menggunakan daun. Mana datangnya idea untuk buat lukisan dengan daun ni? Okey, idea ni sebenarnya bermula pada isteri saya. Okey. Dia nak saya ukir muka dia tu. Lepas dia tengok daripada media sosial. Daripada orang luar negara buat. Jadi dia nak saya buat try buat. Saya buat lukis muka dia, tengok jadi. Wow. Dari situlah datang idea. Ini macam muka saya ni. Betul. Betul ya? Tengok ya. Bulat-bulat gitu habis separuh daun tu. Okey, Hafiz nak tanyalah. Apa tu sekarang yang kita tengok ni demo kira Hafiz tengah buat lah kan? Yang ni biasanya ambil berapa masa untuk siapkan satu ni? Okey, satu dia ni biasanya ambil masa dalam masa 1 hingga 2 jam lah. Bergantung pada ukiran tu punya. Okey, jujurlah untuk demo yang ni susah tak? Haziq pun ada lah tu Haziq. Haziq dengan Zack ni kau okey ke muka? Tak susah sangat lah. Muka siapa yang susah nak buat tu Haziq? Muka Haziq kan lebih susah. Kenapa? Kenapa dia muka dia paling lagi susah? Tone muka. Mungkin dari tone muka. Tapi kalau tengok tadi memang daun yang dipakai tu kadang-kadang yelah kalau macam kita kan, kalau kita setengah daun tu kita ukir dia senang terkoyak. So untuk buat ukiran atas daun macam ni, adakah diperlukan daun yang tertentu, Hafizi? Untuk ukiran saya Mansi Karya ni, saya banyak mengkaji daun-daun, mencari masuk lautan. Jadi lepas saya mencari-cari, saya
nampak yang daun yang paling sesuai. Dulu saya banyak menggunakan daun nangka, sekarang saya banyak menggunakan daun teja. Sebab daun teja ni dia senang nak adjust. Senang nak adjust. Lepas tu dia lambat layu, lambat kering. Ya Allah, Fizi, saya nak cakap yang ni sangat-sangat cantik ni. Cantik. Ya Allah, Muhammad punya tu. Ni muka Syukri Yahya. Syukri Yahya. Saya try buat. Yang ini muka isteri. Ni muka Macam bicar je ni. pelanggan. Oh. Ni Hana Delisha. Hana Delisha. Betul. Okey, kita main teka-teka. Ni Ni customer. Benda terlalu kecil. Lagi satu Fizi, kalau kita tahu kan daun ni kan dia mudah kering apa semua kan. Ada tak tips-tips ataupun cara nak bagi dia macam tahan lama? Nak elak daripada layu dan rosak dengan cepat. Okey, untuk daun teja ni selalunya dia nak kering tu dia makan masa dalam sehari Betul? Jadi dalam masa sehari tu sempat untuk saya menghasilkan karya-karya saya kan. So bila dah siap tu apa yang caranya untuk Fizi bagi dia tahan lama? Okey, caranya saya gunakan cecair khas. Okey. Saya sapu bahagian belakang ukiran tu untuk mengekalkan bentuk lah supaya kekal bentuk lah. Oh, maknanya benda ni boleh kekal lah. Boleh. Oh, jadi Saya banyak mengkaji dan mencari adakah selepas lukis menggunakan daun ni kan, ukiran daun ni yang Fizi buat, lepas ni Fizi lupakan lukis atas kanvas dah? Dia jadi satu keseronokan bila lukis atas daun ni. Bila kita nampak warna hijau ada jadi satu ketenangan. Betul. Ni masa merdeka. Betul. Dia rasa kita makin dekat dengan alam sekitar. Alhamdulillah. Tapi terlalu detail lah. Terlalu detail lah Fizi. Macam mana sebelum kita nak tanya langkah-langkahnya, adakah kena lukis dulu ke, tekap dekat gambar yang kita nak buat ke, macam mana? La ilaha illallah, cantiknya. Okey, kalau macam ni saya akan lukis dulu. Okey. Lukis dulu atas daun, lepas tu baru saya akan ukir pelan-pelan, ambil masa untuk ukiran yang detail macam ni. Ni gambar Masjidil Haram Mekah ni. Betul. Masya-Allah, cantiknya. Cantik. Yang ini kalau saya nak beli berapa, Fizi? Kalau Masjidil Haram ni dalam 150. Dia maknanya dapat daun tu lah. Ya. Dapat daun tu je. Kalau kita nak bingkai kan? Ya. Sekali dengan frame ke apa? Sekali dengan frame, saya frame khas lah. Fizi, saya nak beli boleh? Ukiran Masjidil Haram. Ya. Boleh? Saya lock. Live TV Aziz ya. Live kat TV saya lock. Fizi tulis dekat schedule. Yang tu Zik. Wah, saya punya. Mantap Zik. Tapi memang lawa lah. Yo. Okey. Satu lagi dan ni tajuk dia pulang. Ya. Satu saya beli undi kampung. Okey. Ya Zik, apa tadi? Aziz macam ada nak cakap sesuatu tadi. Tak. Yang kampung tu Z-Lock. Kita pergi tepi lah. Benda-benda lock ni kita sampai tepi Tapi yang tadi yang Masjidil Haram tu punya saya confirm Fizi? Confirm. Yes, nanti kita akan borak-borak lagi dengan Fizi. Tapi kan nak tanya Fizi, antara lukis portrait seorang manusia satu muka dengan landscape, gambar persekitaran, mana yang lagi senang? Bagi saya landscape lah. Cuma landscape ni dia perlukan detail lah. Detail lah. Tapi kan Fizi, kira sebenarnya memanglah kita tahu Fizi sebelum ni melukis di atas kanvas. Lepas tu beralih ke daun. Dua benda yang sangat berbeza dan ketelitian yang sangat-sangat mendalam. Betul? Adakah memang sebelum Fizi melukis di atas kanvas tu sebelum ni dah biasa dah main dengan daun-daun ni ke? Takkanlah tukar ke daun terus jadi power macam ni. Tapi sebelum ni saya tak pernah buat lagi. Memang seni lah. Tangan tu dah ada, maknanya dah lembut. Nak ukir-ukir. Sebelum ni saya ada hasilkan satu ukiran. Tajuk dia Free Gaza. Masa tu isu Palestin. Masya Allah. Jadi Baitul Maqdis ni. Ni lepas saya buat ukiran isteri saya buat ukiran ni. Saya bubuh dalam satu grup ni, grup lukis. Lepas tu mendapat sambutan lepas
viral ukiran ni, terus saya fokus buat ukiran daun ni. Kan. Dah jadi mata pencarian. Okey. Hafizi, tadi sahabat kita Haziq ni dia rezeki dia lah dapat lot live TV sebab dia interview Hafizi. Tapi kalau penonton-penonton Borak Kopitiam yang sedang menonton ni yang memang nak tengok hasil-hasil karya dan nak beli, macam mana? Nak pergi ke Instagram ke Facebook ke bagaimana? Boleh pergi ke Instagram ni ya. Wah, tengok. Ke belakang sikit, Ke belakang sikit. Lagi sikit. Okey dah, stay. Itu dia. Oh, AG Art Studio. Okey. Terima kasih Hafizi. Cantiknya. Cantik kan? Memang cantik Haziq. Wow. Memang cantik Haziq. Okey, saya ambil nombor tu nanti saya akan WhatsApp. Terima kasih banyak Ji. Nanti saya bagi tahu detail nak post ke mana Okey. Alright Hafizi, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Lepas ni saya akan hasilkan karya yang lebih menarik. Ni hot. Saya akan hasilkan hot. Subhanallah. Mungkin surah Al-Fatihah menggunakan helaian daun. Hafizi, saya tukar, saya ambil ini. Okey, tak, itu PM tepi lah. Okey, terima kasih Hafizi ya. Luar biasa. Tak apa, kita WhatsApp nanti. Wih, bahaya ni. Tetamu macam ni, dia membuat kita terpukau. Saya terkejut sebenarnya. Dengan satu helaian daun, nampak tak betapa hebatnya kuasa Allah Ta'ala? Ya, betul. Allah buat satu benda, mesti bersebab. Ukiran ayat Al-Quran boleh buat atas daun begitu. Luar biasa, Zik. Tapi menu makanan boleh. Betul. Menu dari alam. Menu dari alam? Ya, jom kita bersama dengan Kokok untuk menu dari alam. So di Petra Emak selalunya, okey sahabat, hari ini kita nak masak apa sahabat, mesti ada perkataan sahabat. So pertanyaan kita ada Rozek. Hai. Hai, nama saya Rozana binti Muhammad Hamidi. Tapi dekat YouTube orang kenal saya sebagai Rozek. Umur saya 23 tahun, bekerja sendiri, buat bisnes online. Mungkin Rozek boleh ceritakanlah sejak bila buat video masak-masak ni sebenarnya? Kalau start memasak macam waktu kecil-kecil, umur 6-8 tahun macam tu dah start join mak masak kat dapur. Kalau start ber-YouTube, start tahun lepas bulan 3. Rozek berceritakan kenapa jadikan masakan dekat kawasan luar rumah dan guna kayu api ni sebagai konten? Saya kan memang duduk kat kampung. Saya ni seorang yang suka masakan berasaskan dapur kayu. So sebelum saya buat YouTube ni pun, saya memang masak pakai dapur kayu tapi jarang-jarang lah. Lepas tu saya fikir-fikir kita tengok orang-orang negara buat konten pakai dapur kayu. Why not aku cuba benda ni? Sebab benda kita suka, kita buat. Tercetuslah idea pakai dapur kayu tu. Luar rumah tu kadang saya buat dekat kebun pun ada tapi dekat-dekat lah, tak ada jauh sangat. Dekat halaman rumah pun ada sebab halaman rumah besar. So ada je pot sini macam tu. Itu halaman rumah sendiri ke macam mana? Kam tiba-tiba tengah-tengah masak kan orang halau pula. Balik. Dah kena angkat periuk belanga pula ke? Tak, dia memang halaman rumah sendiri. Halaman rumah kat kampung ni, depan rumah ni memang kita punya lah. Tak kena halau. Cuma macam orang lalu lalang lah. So kita stop lah. Kalau contoh kita tengah buat video abang JNT hantar barang. Kan kawasan rumah kan? Stop lah macam tu. Kenapa memilih untuk buat luar rumah? Mungkin Rozek suka alam semula jadi ke? Boleh ceritakan? Kalau kita buat kat luar ni, semangat kita lain tau. Sebab kita selalu masak kat rumah. Kalau kita buat kat luar ni, kita boleh tenangkan. Walaupun kita masak, angin tu kita dengar bunyi burung, ayam. Kan duduk kat kampung kan, memang best lah. Dia macam buat kita lagi semangat nak masak tu, feeling macam tu. Padahal kita tengah masak tapi kita mesti boleh tenangkan fikiran. Ada tak macam Rozek sendiri menggunakan bahan segar atau semula jadi untuk memasak ni? Contoh macam ada Rozek buat keladi tu kan? Ada contoh saya buat video kan, semua kat kampung, dekat halaman rumah, kat kebun saya ambil keladi yang kita tanam, petik cili ke, daun pucuk ubi, ambil buluh dekat hutan, macam tu. Kalau masak keladi tu memang belakang rumah betul lah? Memang belakang rumah, sini je. Dekat. Okey, hari ni nak masak keladi, kita pergi cari keladi terus macam tu lah? On the spot. Kelebihan ataupun keseronokan memasak di luar rumah ni sebenarnya, mungkin dikelilingi alam semula jadi ni dia punya feel lain ke? Dia lain, lepas tu aroma masakan kita tu memang lain. Kalau siapa yang tak pernah cuba masakan yang guna dapur kayu, yang bakar tradisional punya ni, cubalah sebab dia punya rasa tu memang lain. Selain tu ada tak surrounding tu memainkan peranan ke, macam lagi best lah, lagi syok lah? Lagi syok lah. Apa yang saya buat kat YouTube setakat ni, saya ambil buluh dekat kebun tu memang jauh. Memang jumpalah pacat-pacat apa semua tu. Ada ambil pucuk ubi, telur ayam, macam tu. Ayam yang kita bela sendiri. Seronok. Kat mana rumah tu nak pergi tengok jap? Kat Batu Kurau. Afwan, terima kasih banyak Rozek atas perkongsian. Semoga bermanfaat untuk semua orang yang menontonnya. Terima kasih Rozek. Ya, sama-sama. Okay, bye. Bye.
Ya, banyak yang kita boleh masak menggunakan menu dari alam. Macam tadilah yang Kokok tunjukkan tadi. Betul lah. Bila kita tengok tadi ukiran dekat atas daun dan sebagainya, saya rasa nak tengok lagi lah sahabat kita Muaz dekat sana macam mana. Ya. Muaz, okey? Jom. Kita tengok ukiran pula ni bersama Muaz. Dari Pulau Keri, Selangor. Baik, untuk anda terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Saya masih lagi berada di Perkampungan Kebudayaan orang asli kaum Mahmeri di Pulau Keri. Saya seronok hari ini bersama dengan semua sahabat-sahabat saya, abang-abang saya yang hebat yang kalau anda tengok mengukir ni luar biasa. Dan tadi pada awalnya saya ada beritahu kepada anda ukiran-ukiran istimewa macam kita bawakan topik hari ini, kraf alam ini telah pun mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Ini bermakna setiap daripada apa yang anda saksikan ini adalah hasil kerja daripada mereka dan juga harga-harganya adalah sangat istimewa kerana ini diperbuat sendiri oleh mereka. Jadi saya bersama dengan Abang Husin yang merupakan seorang pengukir. Di belakang saya adalah satu perahu yang besar. Apa nama perahu ni bang? Perahu ni kalau dulu kita orang memang pergi ke mana, kita dulu kan memang tak ada jalan, tak ada apa. Kita memang sumber kita dari mana-mana pun kita naik perahu lah. So sekarang kita ada satu pulau, akhirnya kita tempat satu pulau, kita duduk satu sini, budaya kita kekal kat sini, nenek moyang kami ke sini. So dari sumber situ ada jugalah macam satu nenek moyang saya dulu dia telah mempelajari kita ada cara mengubatkan tradisional macam kami dulu. Alat tu macam patung-patung dulu dia tukar ganti. So ada yang Profesor Paul Weiner tu datang. So dia tengok dia ada benda yang tu dia jadikan satu komersial yang produk yang boleh menghasilkan jualan macam seni warisan tu jadi satu produk yang komersial menjadikan apa kata orang sumber pendapatan. So benda tu dia puncanya dia mula-mula awal. So yang orang yang buat kajian Profesor Weiner dulu datang dia buat kaji dia tengok. Dia kata dia tengok ini awak ni boleh buat ni. Dia buat income ni. Dia kata dah mula daripada tu. Dia orang minat. Dari minat daripada semua tu yang ni untuk tukar ganti tu lain. Lepas tu kita buat yang kayu lah yang ringan-ringan tu macam kayu apa. Dulu pakai gunakan batang-batang apa, batang kayu pokok macam angkam. Dia orang buat yang ni untuk tukar ganti. So kita ada juga kayu pulai yang dia tukar ganti, mungkin ada gunakan kayu pulai tu. Lepas tu sekarang kita gunakan kayu niri batu. Cari gunakan kayu niri batu ni sebab apa kualiti dia tinggi. Dari segi situ kita buat daripada tu tukar ganti tu daripada pula dia bentuk binatang dulu. Lepas tu betul-betul binatang tiba-tiba ada datang kemunculan dalam mimpi. Kita buatlah moyang ni. Jadi, okay. Cik Sin, kalau di tangan ni sekarang ni adalah ukiran, kalau kita tengok seakan-akan adakah ini topeng yang dipakai? Topeng yang buat saya sekarang dulu kan dia orang buat tarian topeng moyang macam-macam moyang apa macam abang saya di Mandu dia ada buat tarian Johor. Tengok tadi. Itu memang tarian Johor. Okay. Moyang Bajos, moyang Tonaning. Itu je antara dua ataupun yang Syamang. Dan satu lagi, tadi saya ada beritahu mengenai pengiktirafan daripada UNESCO sendiri. Jadi mungkin ada yang kita boleh kongsikan antara kraf yang mendapat pengiktirafan daripada UNESCO adalah ini dia. Tangan hasilan pembuatan daripada Pak Piun ayah saya sendiri. Arwah ayah saya telah dia buat macam mana dia ilham, satu ilham tu dia boleh dapat menarik ilham tu satu rantai dia tak ada sambung. Ya betul memang pelun ni. Tengok macam mana. Ini nama dia harimau berantai ni. Harimau berantai. Harimau berantai ni ialah satu roh semangat harimau. Di mana roh semangat harimau kita ada dalam kalau kita pergi ke hutan ke mana kita tabik moyang. Dia ada macam turun jerat ni. Dia akan tukar ganti lah saya kata dia macam dia ada tukar ganti dia. Kalau kita ada buat pangkal dia supaya dia tak roh dia tak ni kata orang roh dia aman. Dia tak usik ganggu orang. Jadi dia ni lah. Okay. Kalau dia ni Cik Rashid pun bersama dengan kita sebenarnya di sebelah tu. Cik Rashid secara ringkasnya di belakang Cik Rashid tu apa? Belakang saya ni yang paling latest, yang paling terbaru bagi produk untuk season ini. Alright. Jadi kalau kita lihat dia berbentuk perahu. Kalau dalam bahasa dia pahuk. Pahuk, ya. Pahuk tadi asalnya tempat kediaman dia. Tapi yang ni ialah orang Mahmeri mempercayai boleh bahawa kalau
datang penyakit, dia akan bagi makan, dia akan bagi, macam kita ancak lah, kita bagi apa-apa keperluan bagi penyakit supaya dia tak mengacau. Tapi andanya tidak memadai, seperti COVID lah, kita contoh, kita perlu hantar dia pulang. Alright. Jadi Cik Rashid, kita akan sambung lagi, dan untuk anda mendapatkan info tu, anda kena datang ke sini lah, sebab Cik Rashid dengan Abang Hussein kita bagi sikit-sikit je, tease je untuk anda dapatkan maklumat. Anda boleh datang ke sini kerana mereka akan terangkan klinik-klinikan yang ada. Inilah waktunya untuk kita belajar, dan saya rasa dalam keadaan kami sekarang ni memang diberkati apabila sebenarnya hujan kat sini mungkin anda tak nampak tau. Tapi kita okey, istimewa untuk anda. Zack dengan Haziq tak kena duduk studio, aircon sejuk, apa kita ni hujan. Jadi kembali bersama dengan anda berdua. Oh, saya seorang je sekarang ni, Muaz. Sempat awak bahan kita duduk kat studio ni. Tak apa, kejap lagi saya minta hujan buat dekat dalam studio ni. Kita akan buat hujan jadian. Okey, dan sekarang ini saya nak bersama dengan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, iaitu Yang Berbahagia Datuk Razim Mohamed Noor. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Datuk, dengar cerita Datuk dah main e-sport sekarang. Bukan saya bukan pemain. Tapi menganjurkan je. Menganjurkan kejohanan SPRM PUBG I Contender 2021. Mungkin Datuk boleh ceritakan apa istimewanya mobile game ni, Datuk? Okey, terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Kopitiam, Sembang Kopitiam kerana sudi menjemput saya untuk bersiaran bersama-sama pada pagi ni. Ya, betul. Okey, bagi PUBG SPRM I Contender 2021 ni, ini adalah salah satu aktiviti yang kita rancang. Ini sebenarnya musim yang kedua untuk kita SPRM menganjurkan PUBG I Challenge ni. Tahun lepas yang pertama dan mendapat sambutan. Ini adalah salah satu daripada aktiviti yang kita laksanakan dalam usaha-usaha menyebarluaskan mesej-mesej anti rasuah kepada golongan e-community ni. Jadi ini kita fikir, kita percaya salah satu daripada aktiviti yang dapat kita mendekati golongan e-community secara sentuhan terus, menerusi sokongan kepada aktiviti-aktiviti sihat yang diminati seperti sukan elektronik yang jadi trend ramai pada masa kini. Ya, jadi Datuk nak tanya, dari awal kenapa SPRM babitkan diri dengan penganjuran sukan elektronik macam PUBG ni, Datuk? Ya, ini salah satu daripada usaha kita dalam termasuk dalam kita menjayakan inisiatif Pelan Anti Rasuah Nasional yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada awal tahun 2019. Pelan 5 tahun. Dan ini sebagai salah satunya adalah usaha kita menyantuni golongan belia remaja yang tercicir yang di luar sistem pendidikan formal. Tak ada pergi kelas apa, tetapi berminat dalam sukan-sukan mobile ni. Nak mendekati belia lah ceritanya. Belia e-community. E-community. Okey, tadi saya ada dengar Datuk ada cakap mengenai nak sampaikan mesej. Apabila kita gunakan platform e-sukan ni, bagaimana dan bila mesej cegah rasuah ni akan disampaikan? Okey, sepanjang perlawanan berlangsung kita akan ada kita punya paparan-paparan di skrin yang berkaitan dengan mesej-mesej kita, dan juga apabila waktu rehat kita juga akan memaparkan mesej-mesej kita mungkin dalam bentuk video pendek dan sebagainya. Maknanya kita selit-selitkan kat situ lah. Ya, kita selit-selitkan. Dan kita juga ada meminta caster ataupun pengulas tu juga akan mengulas tentang isu-isu rasuah semasa. Wow, satu pendekatan yang sangat bagus, Datuk. Jadi Datuk boleh terangkan sikit tak lebih lanjut mengenai kejohanan e-sport yang akan dilakukan oleh SPRM, iaitu SPRM PUBG I Contender 2021. Bila dan macam mana cara nak join tu, Datuk? Okey, sebenarnya kalau nak join tu kita dah penuh dah. Kita dah penuh. Perlawanan ni sebenarnya telah pun berlangsung, sedang berlangsung sekarang ni. Ya, sedang berlangsung. Ya, bermula pada 18 hari bulan 10 itu hari ni 22 kan, dah 4 hari, dan akan tamat pada 2 hari lagi pada 24
Oktober. Kan? Ya. Kita penyertaannya adalah seramai 256 pasukan untuk terbuka dan pada tahun ni kali pertama juga kita adakan kategori untuk wanita ataupun perempuan lah. Sebanyak 16 pasukan. Jadi mengapa untuk tahun ini Datuk sasarkan kepada golongan wanita pula, Datuk? Ya, yang pertama adalah peluang khusus kepada wanita atas peningkatan jumlah player wanita sekarang ni yang wanita pun dah ramai yang melibatkan diri dalam e-game ni. Ya. Jadi kita bagi peluang lah mungkin tapi apa yang saya fahamkan standard mereka juga sangat tinggi. Power. Jadi sebab kalau dulu kita apa yang kita dapati kebanyakannya boys ataupun yang remaja lelaki yang banyak menghabiskan masa untuk main mobile game ni kan. Yeah. Rupanya wanita juga ada dan pada kali ini kita bagi peluang khusus untuk mereka. Kadang-kadang yang lelaki pun kalah dengan yang wanita tu. Okey Tok, hadiah apa yang menanti para pemenang Tok? Ya, kami sediakan hadiah wang tunai ya yang terkumpul jumlahnya RM12,000. Dan sepanjang perlawanan berlangsung penonton-penonton yang lain juga layak untuk memenangi hadiah-hadiah melalui cabutan-cabutan penyertaan adalah kita punya kuis pendek kan dan kita akan memberikan cenderahati kepada penonton-penonton yang turut menjawab kuis-kuis dengan betul. Ya, wow, sangat-sangat best sebenarnya bagi saya. Saya sebenarnya bukan kaki game tapi bila tengok benda ni rasa macam nak join. Kan? Sebab nampak macam plan tu yang untuk memberikan mesej kan, menggunakan inisiatif dan juga cara sebegini dapatlah menyampaikan mesej kepada belia-belia muda remaja yang menggunakan e-sport ni. Sambutan memang amat menggalakkan. Kita tutup pendaftaran penyertaan lebih awal daripada tarikh yang kita jangkakan. Saya rasa dalam masa 2 hari kita dah penuh dah penyertaan. Macam gitu je Tok penuh ya Tok Ya, mereka ni ramai kumpulan e-community ni. Ya, itulah dia komuniti yang sangat besar. Nak mendekati mereka sehingga kan sekarang ni pihak kerajaan jika nak membuat ada dasar-dasar yang tertentu kena ambil kira golongan e-community ni. Ya. Okey Datuk, saya ucapkan good luck untuk esok kan penutupnya 24 bulan. Semoga semuanya berjalan lancar Tok. Ya, okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Razif Umat Noor, Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk SPRM PUBG Contender 2021. Kejap lagi kita akan bersama dengan antara calon top 5 untuk ABPBH 34 kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Ya, kembali bersama Borak Kopitiam dan ABPBH 34 akan berlangsung 13 November nanti dan penutup untuk undian fasa 2 top 5 ni akan ditutup pada 31 Oktober 2021, maknanya lebih kurang 8 hari saja lagi. Betul. Okey Haziq, bila berbicara tentang ABPBH ke-34 ni, kan of course lah tak sah kalau kita tak bersama dengan salah seorang finalisnya. Ya, top 5-nya pelakon TV wanita popular dan juga gandingan serasi dalam drama Bidadari Salju iaitu Sweet Kismina. Yeah. Oh, Assalamualaikum. Hai manis. Tapi betul lah. Betul lah Zik. You can call me sour. Makin dewasa makin manis lah. Ya. Sweet. Apa benda pertama yang Sweet yang terlintas dalam kepala Sweet bila bergelar sebagai finalis untuk kategori yang Haziq sebutkan tadi? Lupa lah tu kategori apa. Ingat tapi nak ringgit kan. Rasa macam first thought bila diorang announce memang bersyukur gila-gila sebab memang tak expect, sebab kita pun tahu kan sekarang dengan musim pandemik semua. Jadi kita cuba tak nak terlalu kita fokus, ada banyak benda lain kita jadikan sebagai priorities lah kan. Especially macam Sweet pun nak start masuk kerja balik. Jadi otak kita tak terlintas langsung nak pergi ke mana-mana pertandingan ataupun anugerah. Betul, faham. Jadi tiba keluar nama Sweet antara top 5 yang tercalon. Lepas tu masuk lagi dalam diorang kata top 10 undian tertinggi. Undian tertinggi. So benda tu macam
Dia macam tu. Dia punya muka. Tapi semua tu sebab sokongan peminat. Betul tak, Sweet? Betul. Yes, yang Sweet dapat tahu pun Sweet punya fan club yang bagi tahu. Dia orang kata pergi tengok dekat jangan lupa nak tengok melodi. Ada tengok tak macam kenapa dengan melodi? So bila kita buka balik dekat YouTube, tengok melodi punya siaran dan tengok update dekat social media macam lepas. Dia macam tu. Sweet, mula-mula berdebar lah kan? Bila orang suruh tengok melodi, berdebar lah je mula-mula. Kenapa? Apa gosip aku hari ni? Ingatkan ada keluar isu skandal ke apa? Aduh, dan Adam Lee juga tercalon, betul tak? Ya, tercalon. Dua-dua tercalon. Rezeki. Kan rezeki. Betul. Yes. Okey, tapi Sweet nak tanya jugalah kan, impact COVID-19 ni kan, banyak syuting yang tak boleh nak buat. Ada satu time tu industri kreatif lumpuh sekejap. Betul. Sebab tak boleh nak bekerja langsung. Bukan setakat yang front, yang di depan ni, yang di belakang tabir pun tak boleh nak bekerja. Jadi macam mana impact dia dekat Sweet Kismina? Untuk saya, alhamdulillah masih dalam keadaan stabil lah. Sebab Sweet kebanyakannya memang 50% of Sweet punya kerja melalui social media. Betul. Jadi bila tak ada shooting ke apa, saya masih ada backup plan untuk buat review ataupun buat campaign melalui social media lah. Tapi apa yang, sebab kita pun faham kan, mostly kita punya rakan-rakan kerja kita adalah freelance. So kita orang ada juga buat group ataupun kita ada buat macam tabungan yang boleh kita bukan menderma lah, sebenarnya berkongsi rezeki dengan kawan-kawan kerja kita sepanjang pandemik tu. So apa yang kita orang boleh buat, sesiapa yang ada rezeki lebih pada waktu pandemik tu, memang kita orang kongsikan dengan orang rakan-rakan yang lain. Share. Saya sukalah bila Sweet Kismina menggunakan perkataan berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki tu best perkataan tu. Baik Sweet, nak tanyalah, dengan apa yang Sweet ceritakan kepada kami tadi kan, penonton Borak Kopitiam semua dengar, kita nak tanya, siapakah pendorong utama dalam dalam memastikan Sweet Kismina ni terus berjuang di dalam perjuangan seni ni? Lagi tanya siapa? Sweet? Kita nak dengar pada mulut dia. Gandengan serasi dalam drama dan juga gandengan serasi di luar drama. Nak dengar pada mulut dia sih. Sebut Sweet, sebut. Itu nombor 2. Itu nombor 2. Nombor 1. Nombor pertama of course lah Mama. Sebab apa? Haziq pun ada jumpa Mama Sweet kan? Of course. Haziq jumpa Mama Sweet buat apa? Dekat tempat kerja. Tempat kerja. Masa tu nama saya Haziq Lee. Oh, Haziq Lee. Okey. Lepas tu Mama. Memang pendorong paling kuat adalah Mama Sweet lah. Sebab bermulanya saya ada dalam industri pun dia yang gigit pergi audition, yang bawa saya pergi merata tempat untuk audition, menari, pergi modelling class, pergi acting class daripada kecil. So memang kalau tak ada the first step daripada mak saya, memang rasanya saya pun takkan ada dalam industri ni. Dan nombor 2 juga, kalau Mama tak bagi peraturan, kalau dia kata kalau you tak suka berlakon, kalau you nak berlakon, you kena fokus on study, and then you kena dia yang make a move dekat Sweet, yang push Sweet walaupun kita rasa malas sebab kita fokus belajar kan. Dia yang push, dia kata benda ni is for your future, everything semua. Memang Sweet tak tahu pun betapa pentingnya career Sweet sekarang ni. Itulah. Yang nombor 2 orang tu, yang itulah. Itulah siapa lagi? Itulah. Kan. Yang lagi handsome daripada Haziq Lee tu. Yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi tu. Bilanya? Lah orang tanya macam bilanya? Haziq hari tu. Ayat Kisha kata doa yang baik-baik. Kita doakan samalah kan. Kita doakan agar dipermudahkan urusan Sweet dan juga Adam Lee. Tapi nak tanya Sweet, kalau menang tahun ni, sebab Sweet pernah menang sebelum ni. Kalau tahun ni menang lagi, apa benda pertama yang Sweet nak buat? Wow. Lepas kalau ada menang. kesempatan lah, rasanya kalau tak ada isu, rasanya mungkin tak buat di atas stage, mungkin benda pertama yang terlintas dalam otak Sweet, balik rumah ke apa, Sweet akan buat sujud syukur. Betul. Wow. Kan bersyukurlah atas kemenangan. Betul lah. Ya, betul. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Sweet, okeylah nak tanyalah. Bayangkan bayangkan apa? Bayangkan. Kita nak bayang, jom bayang. Tak, bayangkanlah yang pesaing Sweet bukanlah calon-calon selebriti yang dia boleh berlakon. Dalam top 5 Sweet pun memang tak dinafikan
drama-drama diorang semua memang bagi impak positif dan impak besar tau dekat kita punya rakyat. Ya, betul. So nak berlawan dengan diorang, kita pun takut juga sama ada kalau kita menang apa akan jadi dia punya impak. Kita happy, orang luar okey ke tak? So benda tu semua kita main peranan tau. Tapi yang paling Sweet percaya is andai kata Sweet betul-betul menang, memang benda pertama paling besar Sweet akan buat is memang Sweet akan menjerit Sweet bernama fan club lah. Sebab kita tahu kan ini anugerah berprestige yang berpandukan kepada peminat-peminat kita. Ya, betul. So memang apa yang diorang bagi kat Sweet, kalau Sweet atas pentas, inilah hadiah untuk diorang juga. Yes. Itulah kata hargai peminat dan mereka juga hargai kita kembali. Alright. Sweet. Semoga semua benda dipermudahkan untuk Sweet ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Doakan tau. Tahun depan insya-Allah. Tahun depan Roger. Yelah, mana tahu nak guna. Doakan untuk Oh, doakan untuk Nubla. MVP. Oh, okey, sorry. Ingat nak cari MC wedding. Okay, Sweet. Thank you, Sweet. All the best. Assalamualaikum. Okay, salam Mama, Sweet. Alright. Bye. Wah, itulah dia Sweet Kismina, calon untuk top 5 pelakon TV wanita popular dan juga gandengan serasi dalam drama bersama Adam Lee dalam cerita Bidadari Salju. Gula kita cakap kepada Sweet dan semua yang tercalon. Betul. Dan sekarang ini kita nak kembali bersama Muaz. Betul. Masih lagi di Kampung Kebudayaan Orang Asli Suku Kaum Mahmeri. Jom. Muaz. Alright, jadi kepada anda semua, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Muaz di Perkampungan Kebudayaan Mahmeri di Pulau Keri. Jadi saya bersama dengan Puan Nolia Samsi. Sebenarnya saya tengah cuba buat barangan craft kat sini tapi tak jadi. Sebab itulah kita bersama dengan pengurusi Kelab Kebudayaan Mahmeri. Mungkin Puan Nolia boleh kongsikan ini antara barangan craft yang telah pun dibuat. Jadi bagaimana agaknya ialah dari segi demandnya ataupun bagaimana mereka belajar untuk buat craft ni, adakah memang dari dulu lagi? Okey, sebenarnya ini semua anyaman tradisi. Setiap anyaman ni ada corak dia, ada nama dia, kemudian ada kegunaan dia. Macam yang ni kalau zaman dulu dia gunakan untuk isi tembakau je. Okey. Tapi sekarang dah jadi kita boleh gunakan pelbagai, simpan coin, name card. Macam yang ni kita boleh gunakan untuk cantik color ni. Purse kan. So banyak yang kita boleh gunakan macam ni. Ini kita panggil durian. Bakul durian kita boleh simpan macam-macam benda dalam ni Muaz. Kan banyak kegunaan Betul. dia. Dan selaku pengurusi Kelab Kebudayaan Mahmeri ni kan, difahamkan sewaktu PKP ni pun kita sebenarnya mungkin tak perasan yang kaum orang asli ni sendiri memang mengalami putus sumber pendapatan. Sebelum ni kan diorang banyak buat craft. Jadi tiba-tiba orang tak boleh datang, orang tak boleh kerja. Jadi bagaimana dengan ceritanya ada bantuan yang diberikan? Waktu PKP waktu sukar untuk semua, termasuk untuk kita kat sini. Jadi bila PKP kita tukarkan sikit fokus kita bantu mereka dengan program food bank. Kita panggilkan bantuan PKP di mana setiap minggu kita akan agihkan lebih kurang 90 pack untuk bantu keluarga-keluarga seni budaya yang terlibat, yang terkesan dengan keadaan kat sini. Kemudian second stage kita pergi kepada melatih mereka untuk balik kembali bekerja. Jadi inilah yang kita tengok sekarang ni hasil dia, hasil mereka program kembali bekerja, dan ini semua produk yang kita sedia untuk pasarkan dah. Okey, jadi dah ready dah Dan selain daripada itu juga mungkin kalau ada yang dah mula tertarik nak datang ataupun nak dapatkan info, bagaimana agaknya info yang ada, mungkin ada dalam website yang boleh kita pergi. Okey, kita di Pulau Keri, di Perkampungan Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Senang nak datang sini, ada jambatan, boleh sampai kereta sampai depan tempat kita. Siapa nak tengok-tengok dulu boleh ke website kita mmcv.org.my. Ataupun kalau nak tengok aktiviti kita, boleh pergi ke Facebook kami, Taman Budaya Orang Asli Mahmeri, Muaz. Okey, jadi anda boleh pergi ke sana. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya adakah saya ni adalah pelawat yang pertama setelah PKP? Muaz pelawat yang pertama. So Muaz bertuah tadi kita ada sambutan. Betul. Muaz dah belajar permainan. So lepas ni Muaz boleh ceritakan tentang apa yang kita ada kat sini. Betul. Sebab saya berborak dengan Puan Nolia juga tadi kan. Sebab sekarang ni mungkin anda yang berada di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, Selangor khususnya, boleh buat tour perjalanan bersama dengan keluarga. Saya cadangkan macam ni. Anda boleh pergi ke Morib, anda boleh pergi ke Bukit Jogra, dan anda boleh terus datang ke Pulau Keri. Satu hari perjalanan ni saya rasa memang satu tak mahal, tapi
pengalaman yang paling anda akan tak lupa. Anda nampak bukit, anda nampak laut dan juga perkampungan orang asli yang Ya, best ni. budaya orang asli yang ramai tak tahu, kita boleh tengok kat sini. Ya, anyaman, ukiran, tarian, sekejap lagi kita tengok istimewanya Mahmeri. So, Mahmeri ni kaya dengan budaya, kaya dengan tarian, ada tarian, ada kraft tangan. Jadi banyak yang anda boleh pelajari di sini. Jadi Puan, mungkin ialah salah satu sebab apabila dilantik sebagai pengurusi Kelab Kebudayaan Mahmeri ni, mungkin nak ambil tanggungjawab ni, orang kata pengurusi seronok lah, tapi ni tanggungjawab ni, kan? Tanggungjawab besar. Sebab matlamat kita dulu utamanya adalah untuk kaum wanita dan remaja. Kita nakkan kaum wanita ada sumber pendapatan supaya dia boleh menaikkan ekonomi keluarga. Anak-anak dapat beli pakaian yang elok-elok, anak-anak dapat buku-buku, anak-anak dapat makanan yang mereka inginkan. Jadi itu semua wanita kena ada pendapatan sendiri. Untuk remaja pula, sementara nak tunggu sekolah tu hari Sabtu Ahad, apa aktiviti. Jadi kita panggil dia ke sini, kita galakkan dia belajar menari, menganyam. Kerja menganyam bukan kerja orang tua je. Anak-anak remaja boleh belajar dan boleh buat, sebab ini adalah tradisi yang mereka akan warisi. Okey, jadi di belakang kita ni adalah antara barangan craft juga, mungkin ada simbol-simbolnya. Oh, ini pelamin orang asli. Oh, pelamin tradisi. Kalau ikut adat dia, orang yang belum berkahwin tak boleh duduk sini dan duduk dengan orang lain. Okey, saya dah kahwin. Kita boleh duduk sini, kan? Ya. Jadi ini hiasan-hiasan ni anyaman. Dibuat daripada anyaman daun-daun nipah yang kita ada sekarang ni. Jadi daun nipah, daun mengkuang ni sebahagian daripada hidup mereka. Alright. Jadi pelbagai lagi ilmu yang boleh anda pelajari apabila anda datang ke sini. Sekali lagi terima kasih kepada Puan Nolia yang merupakan pengurusi Kelab Kebudayaan Mahmeri bersama dengan saya. Dan saya rasa hari ini saya mendapat satu pengalaman yang cukup istimewa di hujung minggu ni. Jadi hari ini hari pembukaan yang pertama, apa kata anda datang ke sini, saya nak ajak anda untuk menerima ilmu, bawa anak-anak untuk kembali kepada alam, untuk melihat semula apa yang ada. Dengan alam ini kita boleh buat pelbagai barangan craft yang istimewa. Dan barangan craft ini bukan saja dipasarkan di Malaysia, kita harapkan suatu hari nanti di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat antarabangsa. Jadi terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Kita nak ucapkan terima kasih yang menonton kami, yang tengok di social media Borak Kopitiam dan juga di TV3. Betul, kami mengambil segala komen anda. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami. Saya dan Haziq daripada jam 8 hingga 9.30 pagi tadi. Dan esok kita ada lagi bersama dengan Haziq juga. Dengan? Haziq dengan siapa? Dengan Tunggu. Kita tunggu. Fiona. Lupa siapa esok. Dan sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat menggunakan alam semula jadi. Betul. That's why lah craft dari alam ni sangat-sangat penting. Lagi bagus kita menggunakan alam semula jadi ni untuk buatkan apa-apa benda yang kita boleh pakai. Seperti baju tadi. Ini. Nampak. Lupa pula nak pakai dari tadi. Dapat pakai. Cantik. Ni nama dia songkok ataupun apa tadi dalam nama dia? Betul. Panjat kot nama dia. Macam ada tadi. Boleh pakai ni. Kak Jamila ada cakap tadi. Betul. So memang ini adalah, kalau tengok Muaz semua tadi, mula-mula start dekat kampung kebudayaan Mahmeri tadi pun dia telah pun dipakaikan ni songkok ni nama dia. Cantik. Baik, jadi terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Kita akhiri Borak Kopitiam hari ini dengan persembahan daripada kumpulan tari kita. Sekali lagi terima kasih. Saya Zack American. Saya Haziq Husni. Assalamualaikum. Bye-bye.